Baik, dalam kita memperkatakan untuk mempermudahkan urusan seharian, sudah semestinya urusan dalam talian itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan sekiranya rasional dan juga realistik untuk dilakukan. Tidak terkecuali apabila kita bercerita tentang isu nikah dalam talian ini yang banyak diperkatakan oleh masyarakat, khususnya dari segi pelaksanaannya dan juga bagaimanakah pelaksanaan nikah dalam talian ini dapat dilaksanakan bagi memastikan kita memenuhi tuntutan rukun nikah itu sendiri, untuk kita memastikan agar perkara-perkara yang bersifat kita kata syubhat ataupun keraguan dalam nikah itu dapat kita elakkan. Dan untuk pengetahuan anda semua, mungkin ramai sebenarnya pengguna-pengguna media sosial sudah pun membicarakan sikit sebanyak, membincangkan berkenaan isu ini, iaitu nikah dalam talian. Ada yang setuju, ada yang tak, dan juga ada rata-rata pengantin yang ingin meneruskan perancangan perkahwinan mereka melalui pernikahan sidang video dalam talian. Ada juga yang memilih untuk tidak meneruskan perjalanan perkahwinan mereka itu kerana mereka mahu sanak saudara berada dengan mereka sewaktu hari yang orang kata perlu menjadi hari yang bahagia untuk pasangan pengantin tersebut. Tapi sekarang ini kita sangat bertuah sebenarnya kerana kami berjaya sebenarnya untuk kongsikan pada anda seketika nanti difahamkan dalam pukul 10 sebenarnya akan ada pengantin yang akan diijab kabulkan dalam talian yang akan berkongsi pengalaman mereka bersama dengan anda penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Betul, semestinya apabila kita bercerita tentang rukun nikah itu, semestinya kita kata akad ijab dan kabul itu mesti ada, pengantin lelaki dan perempuannya mesti ada, dan juga saksinya itu mesti ada supaya kita melengkapkan rukun nikah itu sendiri. Yang penting adalah untuk kita melaksanakan apa yang perlu dan untuk kita menghalalkan perhubungan dua insan itu sendiri. Dan ini adalah untuk kita melihat bagaimana pembinaan institusi keluarga itu dibina melalui kita kata elemen pernikahan itu yang akan membawa kepada penerusan kehidupan yang seterusnya. Tidak kiralah kita mendepani wabak COVID-19 ataupun tidak, nikah secara dalam talian itu adalah mungkin untuk memudahkan urusan dan juga mungkin adalah untuk memastikan agar kita dapat menyegerakan perkara-perkara yang perlu untuk kita segerakan. Dan difahamkan juga relevan sebenarnya pernikahan dalam talian ini adalah untuk kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19, kerana kita apabila melakukan pernikahan tersebut dalam talian, kita mengurangkan kontak dan juga mengurangkan jumlah individu yang berada di sesuatu kawasan tersebut. Jadi bayangkan apabila kita melakukan sidang video tersebut adalah antara pengantin dan juga mereka yang terlibat melaksanakan akad tersebut. Ini sebenarnya kita juga membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 dan dalam masa yang sama kita melaksanakan sunnah Nabi, iaitu dengan berkahwin. Jadi kita sudah pun mendapat isyarat ada pengantin yang bersedia di talian sekarang ini untuk berkongsi berkenaan pengalaman mereka berkahwin dalam talian. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Encik Yasir ya? Ya, saya. Ya, Encik Yasir insya-Allah akan melangsungkan pernikahannya itu. Ini mungkin dikatakan sebagai satu masa yang cukup sukar, bukan saja untuk negara tetapi juga untuk Encik Yasir sekeluarga juga untuk melangsungkan pernikahan secara dalam talian. Kalau dahulunya mungkin mengimpikan dan juga menginginkan majlis walimatul urus ataupun sesi pernikahan itu seperti orang lain, tetapi kali ini sebabkan PKP ataupun wabak COVID-19 ia sedikit berbeza. Mungkin Encik Yasir nak ceritakan sedikit untuk membuat keputusan dalam melaksanakan juga pernikahan sepanjang tempoh PKP ini, berapa lama keputusan itu diambil untuk terus saja melangsungkan pernikahan dalam talian itu, Encik Yasir? Ya, Assalamualaikum. Sebenarnya pernikahan ini sepatutnya berlangsung pada 4 bulan 4 dan lepas waktunya. So bila JAIS buka untuk pernikahan secara dalam talian, saya terus apply. Dalam masa sehari, JAIS terus bagi feedback yang pantas untuk memberi kelulusan bernikah secara dalam talian. So saya terus je bersetuju. Apa yang membuatkan Cik Yasir untuk bersetuju sebenarnya? Sebab kita yakin untuk proses nikah sebelum tempoh PKP dilaksanakan dan juga sekarang ini pengalamannya pasti berbeza. Jadi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang Cik Yasir mungkin boleh kongsikan kenapa sebenarnya memilih untuk meneruskan pernikahan dalam talian tersebut. Ya, sebabnya sebelum ni memang saya dah memang sepatutnya melangsungkan pernikahan, tapi selepas Perdana Menteri warkan yang kita tak boleh untuk membuat sebarang majlis dalam masa 6 bulan. So dalam masa 6 bulan ni nak tak nak kita terpaksa juga buat dalam talian, ataupun kalau lepas PKP pun
masih tetap juga tidak boleh langsungkan majlis. Okey. Encik Yasir sudah berapa lama berkenalan dengan bakal isterinya ataupun sudah berapa lama meletakkan hubungan pertunangan itu sebelum memilih untuk bernikah pada tarikh yang ditetapkan? Sebenarnya saya dah kenal dengan bakal isteri saya daripada tingkatan 3. Cuma kami lebih ke arah serius dalam masa 2 tahun sebelum ni lah. Lepas tu kita orang tak ada melangsungkan pertunangan, cuma majlis merisik dalam masa 7-8 bulan ke setahun kita orang decide untuk bernikah. Okey, akan bernikah dalam sekejap lagi ya, Cik Yasir? Betul, lagi sekejap lagi. Sekarang tengah persiapan terakhir lah kiranya, sedang menunggu mungkin pengantin bersiap ke. Kongsi sikit pengalaman kami minit-minit terakhir persiapan sebelum pernikahan dalam video ni. Sekarang ni pihak keluarga saya dengan pihak keluarga perempuan sedang cuba untuk connectkan video call. Video call ni melalui aplikasi Google Duo yang disarankan oleh JAIS dan menggunakan laptop dan TV. Okey. Encik Yasir, juri nikahnya nanti itu akan diwakili dari juri nikah dari bahagian mana, Encik Yasir? Juru nikah akan diwakili daripada pegawai PAID daerah Kuala Selangor. Diorang akan link dengan video call nanti semasa majlis akad. Sekejap lagi. InsyaAllah kita mendoakan agar segalanya berjalan dengan sempurna dan juga lancar untuk Encik Yasir dan juga pasangannya Cik Syuhaila Muhammad Fuad yang akan bergelar Puan Syuhaila Muhammad Fuad nanti. InsyaAllah kita mungkin seluruh Malaysia sama-sama boleh mendoakan kesejahteraan dan juga kelancaran majlis pernikahan yang akan berlangsung nanti. Terima kasih sekali lagi Encik Yasir yang bersama dengan kami pada pagi ini. Sama. Okey. Mungkin pernikahan dalam talian ni kurang sikit rasa gemetar Ismail untuk lelaki. Tahulah, awak tanya saya salah orang. Saya pun belum kahwin lagi. Sebab kurang sikit individu yang keluarga rapat yang berada di sekeliling kita. Mungkin kurang sikit rasa terunca, rasa nervous. Akad tu mungkin sekali je boleh lafazkan. Okey, apapun kita doa yang terbaik bukan untuk Yasir saja, tapi siapa lagi yang memohon untuk bernikah dalam talian, moga urusan kalian dapat dipermudahkan.